Assalamualaikum. Salam hamba memohon maaf. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey Dam, cuba tunjuk sini dulu Dam. Tunjuk sini dulu. Okey, kalau kita tengok bahagian bawah ni, cuba tengok bawah ni Dam. Ni. Okey, bila fikir rasa benda ni macam minyak tau, minyak. Apa soalannya? Minyak ni ke ada masalah sebenarnya? Okey, jemput dalam ni. Okey, ni jari sikit bersih ni. Sikit masuk berminyak. Nampak Okey, jom kita pergi ke depan. Okey, untuk kereta Saga BLM biasa sikit kalau setakat Saga BLM, Velg, Persona semua ni memang korang akan cari sikit ya. So sekarang ni macam kereta ni. Dapat? Okey, macam kereta ni dah datang kat sikit. Okey, pengenalan. Setiap kali sikit buat video, bukan sikit menceritakan kehebatan sikit ataupun sikit nak condemn siapa-siapa bengkel. Tak. Apabila sesebuah kereta datang kat sikit, sikit akan buat pengenalan dia supaya korang faham situasi dan keadaan dia. Apabila korang dah faham situasi dan keadaan, korang boleh ikut step cara sikit buat. Syarat dia, pergi kedai RM2, beli spana. Okey, Roger, knowledge paling penting. Untuk kita buat satu benda, kita kena tahu basic asas dulu. Okey. Alright, cantik Kalau anda kata video sikit perlahan ataupun slow, korang boleh lajukan. Boleh bukan lajukan, maknanya lajukan dia punya video tu. Buat 1.25x. So dia laju sikit. Faham Sikit minta maaf kalau lambat. Okey, macam contoh untuk Saga BLM, dia datang kat sikit dia towing ke bengkel. Towing tu lori tarik lah. Lori tarik pergi ke bengkel sikit. So dia kata kereta dia selepas dia tukar servo pump, servo. Betul? Okey, so sekarang ni cuba kita tengok dulu supaya korang faham dulu. Ini dia. Ni. Servo pump. Angin untuk brake. Benda ni, sketul yang bulat ni. Belakang sikit Dam. Belakang sikit aku boleh tunjuk ni. Permukaan macam ni. Ni sketul ni. Brake servo pump ni, fungsi dia untuk melembutkan semasa korang tekan brake. Okey? Sebab kereta-kereta dulu tak ada. Dia ada brake master pump. Betul. Diorang dah upgrade, diorang nak lembutkan sistem brake tu, diorang terpaksa cipta angin. Laluan angin daripada enjin dia sedut, korang tekan brake tu, korang rasa lembut je. Bila korang mati switch, korang tekan brake rasa keras, korang makan. Sebab tu kalau kita tekan brake keras, enjin dah start, tekan brake keras juga, makna kebarangkalian servo pump ada masalah ataupun bocor lah. Kebiasaannya bocor sebab dia angin saja, dia sedut angin enjin bagi dia lembut. So sekarang ni selepas owner tukar servo pump, kereta dia boleh hidup sekejap je. Okey, sekejap je dia betul, owner cakap, dia mati sendiri. Mampus enjin. Dah menjawab. Yang jadi persoalan sekarang ni, sikit tak marah pun customer nak tukar setiap komponen yang ada kat kereta ni. Cuma korang kena ada knowledge sedikit cukup memadai untuk korang buat ataupun repair-repair kereta ni. Korang tak boleh buta-buta. Komen tu, alah bukan 4 biji skru pun takkan cas 60. Korang jangan petikaikan 60 tu. Korang petikaikan knowledge dia. Pengalaman dia orang buat. Benda dia nampak kecil. Tapi kalau silap jalan, boleh menyebabkan kereta okey, tak ada masalah. Owner okey. Boleh menyebabkan road bengkok. Owner, hati-hati. Pengguna-pengguna kereta, hati-hati. Okey, tak semua benda, bukan sikit cakap beli spana boleh repair. Tak, knowledge tu paling penting. Basic, sebab tu sikit akan cerita daripada awal sampai hujung. Okey, sekarang ni kereta ni dah hidup, owner. Kereta ni dah hidup. Sikit dah cuba buat. Sikit check, macam sikit check, sikit kena pastikan benda yang owner buat dulu ada tukar servo pump. Okey, kita pun lebih kurang lah tengok pipe brake semua. Betul lah kot, tak ada masalah. Lepas tu kita check sistem dia punya api, plug coil. Okey, ni plug coil. Sebelum ni sikit dah banyak video untuk check plug coil, check pressure minyak. So maknanya korang dah tahu basic asas kat situ. Korang boleh rujuk video kat atas ni tengok kalau sikit rajin lah letak nanti. Okey, so sikit check untuk plug coil, semua mengeluarkan api, spark. Okey, dia keluar spark 1, 2, 3, 4, semua cantik, tak ada masalah. Bermakna sistem api dia cantik. Bermula daripada ICM relay, crank sensor, cam sensor, plug coil. Wire api sampai plug coil pun cantik. Tak ada masalah. Okey, so bila api dah ada, apa lagi? Untuk syarat hidupkan sesebuah enjin, dia kena ada apa? Api,
Minyak apa? Bukan minyak enjin. Syarat dia minyak petrol dengan sistem angin yang masuk dalam sistem pembakaran. So bila 3 perkara ni ada, make sure enjin ni mesti boleh dihidupkan. Tapi kalau kereta-kereta konti ke apa sini kita tak tahu lah. Setakat kereta-kereta Malaysia enjin 4 silinder macam ni dia lebih kurang konsep dia sama je. Ada api, ada minyak, ada kompres, cukup memadai. Faham Okey, so bila sikit cek api semua dalam keadaan cantik. So sikit tak boleh petikaikan. Bila kita scan komputer pun, komputer tak cakap apa. Kata hebat sangat komputer tu. Betul, tapi dia tak dapat nak bantu apa. Sebab sekarang ni dia kerosakan bukan elektronik punya sistem, tapi mechanical. Maksud mechanical tu benda yang asas, contohnya macam benda tu kena check manual. Tak semua komputer tu detail sangat pun sebenarnya. Kalau korang letak sebiji komputer jap, sikit ambil. Korang cakap komputer kan, komputer ribet korang bawa mari sini. Okey, ni adalah salah satu contoh untuk komputer. Benda ni. Ni. Ini komputer untuk trace masalah kereta. Andai kata kereta korang ada lampu check light keluar. Lampu durian ke, lampu AT ke, benda ni lah function dia. Okey, so bila cocok dia akan trace masalah. Kalau betul-betul sensor tu rosak. Macam contoh kereta ni tak ada. Dah tak ada macam mana sikit? Minta maaf sikit tak boleh buat lah. So kedai lain lah. Tak macam tu. Konsep dia sebab tu. Setiap apa yang kita buat kereta customer, kita kena rujuk kepada owner kereta dulu. Itu point ataupun itulah jawapan sebenarnya kereta ni. Okey, so sekarang ni sikit check dia punya saluran minyak. Sikit pun dah ada ajar itu buka satu paip ataupun duduk dalam kereta, kita on kunci, kita akan dengar bunyi dia teng tek. Bermakna fuel pump berfungsi dalam keadaan cantik. Mana tahu dia bocor bau petrol. Mana tahu dia tak sampai kat fuel rail. Mana nak tahu, betul. Kita membuka satu paip daripada fuel rail ni, minyak daripada tank belakang lah. So dia keluar dalam keadaan cantik. Bermakna kereta ni api ada, minyak petrol pun ada, tapi dia tak nak hidup lagi. Sebab tu kena sabar. Nakkan ilmu kena sabar. Sebab kita mencari pun jadi kerja juga. Tapi alhamdulillah dipermudahkan. Okey. Okey. So bila kita tengok dalam keadaan cantik, make sure benda lagi kau kena check. Kau kena buka untuk timing cover, kau boleh tengok timing mark. Tapi memanglah rasa melalut apa yang saya check ni, tapi itu prosedur untuk check masalah. Kalau andai kata kita tak jumpa point asal dia. Kan macam mana tahu owner jenis tak nak bagi tahu, lantak Duli pandai-pandai dia cari sendiri lah. Masa tu kena penggal tau. Sebab tu hati-hati. Okey, set untuk timing. Maknanya timing change juga. Habis, apa lagi? Dah buka habis semua. Macam mana nak check ni? Nak kira berapa dah lah tak hidup pula. Okey, tak apa dah macam ni dah. Kereta ni kau bawa pergi ke exhaust jauh sikit kalau boleh, kita tengok. Okey? Boleh start hidup Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau korang tengok daripada asap yang keluar tu, nampak? Ada padu. Padu asap dia. Belakang sikit dah. Belakang lagi. Misteri Nusantara. Dah. Jom. Okey. Tahu tak point dia apa yang Siki tunjuk tadi? Asap warna putih. Asap tu warna putih habis bengkel Siki. Nampak? Asap warna putih selalu apa? Kalau pomen selalu cakap, dia kata, oh ni mungkin piston ring ni. Wah, sudah. Takut Jangan takut dulu. Korang kena faham dulu. Puan asas ni tadi, dia tukar subuh pump, betul kan? Dia tukar subuh pump kan? Okey, mari tengok dekat-dekat. Inilah point dia. Okey, andai kata bermanfaat, korang bolehlah share kepada kawan-kawan korang. Saudara mara korang takutlah terkena. Mana tahu pomen-pomen yang baru belajar boleh dapat knowledge sedikit Okey, apa yang dia buat, dia tukar subuh pump, betul. Bila dia tukar subuh pump, ada dua paip kat sini. Satu paip angin untuk subuh pump. Lagi satu paip untuk apa ni? Pergi kat sini. Nampak Idam? Kereta ni kereta manual. Saga BLM manual. Kalau auto dia tak ada. Benda ni tak ada. Auto tak guna clutch pump.
Manual sahaja menggunakan clutch pump. Faham Bila dia ada 2 paip kat sini, dalam tank ni minyak brake. Minyak brake ni dia akan bagi ke clutch pump. Sebab clutch pump pun menggunakan minyak brake. Dia tak payah buat 2 tank. Dia buat 1 tank cukup memadai dah. Faham Untuk memudahkan kerja lah. Lagipun tak ada ganggu space, nak letak tank, lepas tu nak isi pomen, nak isi minyak susah. So dia buat macam ni. Oh, pandai kan? Tahniah kepada engineering kereta Okey, so sekarang ni kalau korang tengok kat sini, ada 2 paip kat sini, paip angin, paip minyak. So sekarang ni yang salah dekat owner ni, paip ni terbalik. Okey, jangan gelak dulu. Sebab tu, walaupun benda ni nampak biasa ataupun lebih kurang je. Sebab sebelum ni kereta ni hidup macam biasa je. Selepas dia tukar super pump ni sikit tengok, kalau tengok makin kat sini Ram, cuba tengok kat sini. Okey, kalau korang tengok makin tulis-tulis macam ni, kebiasaannya ni kedai potong punya. Ni bukan baru. Dia tukar kedai potong punya. So bila dia tukar kedai potong, brake dia lembut, okeylah, tak ada masalah pun. Cuma selepas dia start tu, berkepuh rasa enjin mampus tu, tak hidup-hidup dah. Okey, disebabkan paip minyak ni paip minyak ni dia cabut, dia pergi kat angin. So maknanya clutch pump ni diikut angin dah. Dia tak clutch pump dia ikut angin dah. Dia pakai bantuan angin. Yang minyak pula ni, minyak brake ni, dia masuk ke laluan angin. Okey. So minyak brake masuk, dia akan pergi kat paip ni tau. Dia tak pergi ni, paip ni dia pergi kat angin. Paip ni dia masuk kat sini. So paip ni dia disedut oleh manifold. Sistem pembakaran tu. Maknanya manifold akan sedut. Sama juga dengan lubang tutup body, dia akan sedut. Dia tak ada istilah menolak. Manifold ni dia akan sedut sahaja angin. Tak kira lah letak paku pun dia sedut paku. Hancur enjin kan. Okey, bila paip angin ni dia masuk kat minyak brake, so minyak brake akan tersedut. Dia sedut, dia masuk dalam manifold. So dia masuk kat sistem pembakaran. Bila dia masuk kat sistem pembakaran, valve akan terbuka, tertutup, dia akan ada sistem pembakaran. So bila ada sistem pembakaran, laluan minyak tu dia akan terus pergi ke sampai exhaust belakang tadi. Nampak tak? Apa yang Ziki rasa exhaust tu, minyak brake ni, bendali brake, kita panggil bendali brake ni, dia panas. Oh, dia panas. Bila panas kita dah suspect dah okey. Tapi apa yang Ziki cerita tadi, itu supaya korang faham untuk cara check. Tapi point dia selepas tukar servo. Okey, so sekarang ni bila Siki buat asas sahaja, Siki tukar spark plug yang disebabkan, tengok ni spark plug dia ni. Kalau korang boleh bau, korang tak boleh bau, korang boleh tengok je sebab basah ni. Tengok Siki bau bau dia minyak brake. Okey, so Siki tukar spark plug 4 biji, Siki buat pemasangan, Siki start. Okey, berapa lama tempoh untuk asap tu hilang? Ke barang kalian 1 hari kot running ataupun korang pergi rembat kat highway tu, tunggu GPG tahan ke apa kan. Sampailah laluan untuk pembakaran exhaust tu betul-betul kering, tak ada minyak brake, barulah asap tu mesti hilang. Sebab dalam sistem pembakaran tu ada minyak brake lagi lah. So bila kita tukar spark plug, sikit sedut dalam punya lubang plug, memang betul lah banjir dengan minyak brake. Betul sikit tembak angin, pakai throttle body spray bagi betul-betul kering, masuk spark plug, kita start tadi tengok hidup dah. Selamat owner. Alhamdulillah. Sikit bukan apa, kalau takutlah minyak brake ni banyak sangat masuk. Bila banyak sangat masuk, boleh menyebabkan mampatan untuk kompres tu dia jadi apa? Dia macam kurang longgar air. Longgar air. Okey, contoh ni, lubang untuk angin. Betul? Masuk air, kena air filter, masuk dalam tutup body, masuk dalam sistem pembakaran. So road akan road bengkok. Bila road bengkok, kereta automatik tak boleh hidup dah. Apa yang Siki buat, bila Siki dah cuci kering, Siki test kompres. Betul, Siki ambil lah screwdriver tadi, Siki ukur berapa tinggi dia punya piston nak tengok. Nasib baik, selamat deh. Okey. So insya-Allah apa yang kita buat, walaupun benda ni orang kata kes ni sebenarnya kes berat, tapi kalau andai kata kita ada kejujuran dalam kerja, kita tak payah pun kejar kerja sebenarnya.
kerja tu datang. Sebab tu kerja memang ada rezeki dalam kerja. Jangan risau. Dia pun ada saudara mara, dia pun pakai kereta. So ada masalah, dia akan datang balik. Tak ada masalah. Lain-lain daripada masalah ni lah. Ni itulah sebab jangan mandai sangat. Sikit tak biasa marah customer. InsyaAllah. Tapi kalau boleh ada knowledge, korang boleh buat pelan-pelan. Tukar spark plug ke. Okey. Buka spark plug ke. Janganlah buka timing bell. Sebab apa pemain charge. Sampai 150 tukar timing bell. Apasal ni? Buka pasang je. Buat dulu. Dia kena ada knowledge untuk set timing. Silap timing. Wah bengkok. Bila wah bengkok, korang agak-agak berapa kes kos dia? Okey, kita bersambung balik dengan minyak brake yang masuk kat sistem pembakaran tadi. So, bila road bengkok, minyak brake terlampau banyak masuk kat sistem pembakaran, road ni boleh bengkok. Bila bengkok, enjin tak boleh hidup dah. Punci dia satu, pipe tu terbalik. Kan? So sekarang ni untuk kereta ni alhamdulillah dapat diselamatkan. Berapa minit dah agak-agak? 16 minit. So, andai kata ada kelemahan daripada sikit, rasanya tak ada apa cerita pun. Sebenarnya cerita pasal ni asap dia. So macam mana asap tu boleh hilang nanti, dia jalan dalam 2 hari 3 hari dia akan hilang macam tu je sebab sistem pembakaran tak ada minyak brake dah. So nanti dia akan kering sendiri. Lepas tu minyak brake kita akan top up balik. Lepas tu yang lain kita buat pemasangan balik lah. So tak ada apa pun untuk kereta ni. Okey, next time kita jumpa lagi. Kekal tenang, sentiasa berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye. Kenapa?